Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Alhamdulillah kita kini hampir ke penghujung Ramadan Al-Mubarak ini, dan bersesuaian dengan bulan Ramadan yang mulia ini, buku dalam resensi pagi ini adalah bersesuaian dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Travelog Ramadan Al-Mubarak, yaitu tulisan Syahrul Nizam Junaini, Menyingkap Tabir Hamba dan Pencipta. Alhamdulillah penulisnya ada bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah sihat. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Cik Syahrul ini merupakan penulis yang berasal dari Kuching, Sarawak. Jadi alhamdulillah datang semata-mata ke Kuala Lumpur untuk memenuhi undangan resensi dan untuk mengupas lebih lanjut Travelog Ramadan Al-Mubarak. Baiklah, ya Tuan Syahrul ya. Kita masih berada di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melihat apakah signifikan bulan ini sebenarnya? Terima kasih Tuan. Soalan ini penting sebenarnya untuk kita menilai kembali. Sudah 25 hari berlalu, bagaimana peningkatan dalam kualiti amalan kita, amalan kita. Jadi apa yang saya nampak ialah bagaimana Ramadan ini menjadikan kita lebih terdidik. Yang signifikannya di sini saya nampak Ramadan adalah sebagai satu madrasah atau universiti. Kita berada dalam tempoh 30 hari, semakin terdidik, semakin rapat dengan Allah, semakin banyak ilmu agama yang kita dapat. Amin. Terutamanya melalui pembacaan buku-buku agama seperti ini. Alhamdulillah. Dan ramai orang membuat travelog, contohnya travelog haji, ya, travelog rindu Eropah. Tapi saya rasa ini yang pertama kali saya melihat travelog Ramadan Al-Mubarak. Jadi kenapa Tuan Syahrul menulis buku ini? Istilah travelog ini Tuan berkaitan dengan kita menceritakan perjalanan. Baik. Tetapi Ramadan itu bukan destinasi fizikal seperti travelog ke London atau ke New York. Maknanya perjalanan rohani saya, perjalanan kehidupan saya melalui bulan Ramadan. Semenjak kecil hinggalah sekarang. Saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya berpuasa semasa kecil. Bagaimana siksanya menahan lapar, terutamanya detik-detik sebelum ini nak berbuka puasa. Ada satu bab khas tentang nak berbuka macam mana. Kemudian diteruskan perjalanan semasa remaja. Bagaimana saya juga remaja biasa, orang biasa, tetapi nak mendidik jiwa beramal dalam bulan Ramadan itu. Dan inilah bezanya di mana travelog ini menceritakan perjalanan rohani. Perjalanan kita mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dan buku ini saya kira bukan calang-calang, ada motivasinya, ada motivasi sahur, ada rasuahnya. Nanti bab rasuah kita akan kupas kemudian. Tapi apa yang ingin saya tanya, yang menarik dalam buku ini? Saya tulis buku ini dari perspektif bukan seorang ustaz. Saya tidak ada pendidikan syariah ataupun pendidikan Islam, tetapi maknanya dengan perjalanan pribadi. Catatan diary, contohnya dari blog, personal blog, saya tuliskan dalam bentuk buku. Jadi yang istimewanya kerana inilah satu-satunya cerita ini dari diri saya. Betul. Tidak ada dalam buku lain, tidak ada dalam diary lain. Yang menyebabkan lebih istimewa ialah di hujung bab saya ceritakan tips ataupun pengajaran. Setiap bab ditulis pendek-pendek. Dua muka surat, 3 muka surat untuk satu bab. Jadi memudahkan pembaca supaya lebih santai. Gaya penulisannya santai, berbanding buku agama konvensional lah. Ini saya panggil buku agama contemporary. Sebab kalau kita membaca, ada rasa bosan walau sedikit pun, kita akan tinggalkan buku ini. Tapi nampaknya bila saya baca buku ini tidak langsung bosan, sebab kita melihat agak pendek-pendek ya. Dan saya memang tertarik dengan rasuah puasa ni. Jadi boleh Tuan menjelaskan rasuah bulan puasa ni? Untuk para penontonnya, bab rasuah itu sebenarnya dari segi ganjaran. Pernah arwah ayah saya dahulu memberi rasuah lah, RM1 rasuah untuk satu hari puasa. Bukan rasuah per se ataupun maksudnya untuk memberi duit sebegitu saja. Tapi apabila saya dapat menamatkan puasa 30 hari, saya dapat RM30. Jadi ini sebenarnya motivasi, bukan rasuah duit itu. Motivasi untuk saya ceritakan semula pengalaman saya semasa kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, di rasuah RM1 sehari. Alhamdulillah saya berjaya menamatkan 30 hari, RM30 saya dapat. Jadi itu sebenarnya teknik untuk mendidik anak-anak kita. Tapi saya kira sampai tahun 1, tahun 2, tahun 3 ganjaran itu dihentikan. Dihentikan dan tidak perlu lagi. Saya boleh berpuasa dengan sendirinya. Waktu itu lillahi ta'ala. Ya, alhamdulillah. Baiklah, bulan Ramadan ni kita melihat sesiapa pun, sejahil-jahil manusia pun akan mematuhi bahawa bila bulan Ramadan akan berpuasa.
Tapi ingin saya bertanya sedikit. Kita berpuasa tapi tidak bersolat. Macam mana? Dalam kes ini tuan, kita lihat ibadah itu secara keseluruhan lah. Cuma tepat masanya bulan Ramadan. Tetapi amalan solat sebagai contoh sepanjang tahun, bukan bermusim. Maknanya kalau kita sudah biasa bersolat dari bulan-bulan biasa, bulan Syawal, bulan Zulhijjah, Zulkaidah, maka Ramadan satu yang biasa digandingkan dengan puasa, bukan terasing. Maknanya solat itu kita tekankan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Allah beri ganjaran banyak, sangat banyak. Saya berikan satu bab khas tentang bagaimana Allah ganjarkan pahala berlipat-lipat kali ganda tentang amalan solat, bukan sekadar puasa semata-mata. Belum lagi cerita tentang solat-solat sunat pun tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Ada dalam bab khas saya cerita tentang solat-solat sunat. Saya kira buku ini lebih bersifat motivasi ya. Sebab kalau kita lihat bab 31 jutawan Ramadan. Jutawan Ramadan. Dan kalau kita lihat, ini saya tertarik nih. Bab 40, parit selebar langit dan bumi. Jadi apa itu parit selebar langit dan bumi? Ini ganjaran yang Allah beri untuk orang yang beriktikaf. Terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan beriktikaf di masjid. Menumpukan sepenuh perhatian jiwa raga untuk satu malam iktikaf dijauhkan daripada neraka sejauh 3 parit. Banyak ganjaran yang ini jarak parit itu tak dapat kita kira lah. Bukannya seperti parit atau longkang gitu. Okey. Mungkin ratusan tahun. Ya, dijauhkan dari api neraka. Itu maksudnya. Baiklah. Harapan tuan untuk buku Travelog Ramadan ni. Saya berharap para pembaca mendalami apa yang saya ingin sampaikan dari setiap bab. Jangan risau babnya pendek, 2-3 muka surat satu bab. Ada 50 bab semuanya. Bab yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, tetapi di hujungnya diselitkan pengajaran, motivasi iman, motivasi bagaimana puasa ini mendidik kita. Contohnya kita nak menurunkan berat badan, dan satu bab saya hilang 5 kilogram. Okey. Sekurang-kurangnya lah 5 kilogram sepanjang bulan Ramadan. Bab 25. Bab 25. Ada tips pemakanan juga. Makanan dan bagaimana mengelakkan mengantuk semasa solat tarawih. Betul. Jenis-jenis makanan yang kita boleh ambil. Bagi saya kurangkan atau tak ambil makanan yang terlalu sejuk, ais-ais dan sebagainya. Dan kalau semasa berbuka tu jangan yang terlalu berat lah. Nasi biryani, nasi ayam, nasi semua nasi. Tapi itu yang berlaku tuan Jadi semasa angkat takbir, baru rakaat kedua sudah berat kiri ke kanan. Tak rakaat lagi. Baiklah. Saya rasa ini soalan saya yang terakhir. Bab 44. Kuasa zakat. Mari kita berkongsi kuasa zakat yang disentuh oleh tuan dalam buku Travelog Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan, dalam bab kuasa zakat ini sebenarnya kita mungkin rasa berat hendak membayar zakat. Tapi sebenarnya kuasa di sebalik itu Allah beri lebih banyak keberkatan pada rezeki kita, pada bisnes kita insya-Allah. Dalam bagaimana kita menilai pemberian yang nampak rugi, memanglah rugi, duit kita keluar. Tetapi kita yakin dan yakinlah bahawa ada kuasa istimewa. Allah bersihkan harta kita insya-Allah. Allah akan beri bisnes yang lebih baik. Siapa tahu berkat kita berkorban kerana zakat ini ada wang orang lain di sebalik ini. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Terima kasih susah payah datang dari Kuching, Sarawak. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih. Baiklah, dapatkan buku ini. Saya kira ini buku antara yang terhebat terbitan PTS, Travelog Ramadan Al-Mubarak. Di sinilah pengalaman seorang penulis bagaimana mengharungi Ramadan itu secara pribadi, dan buku ini saya sifatkan motivasinya yang sangat tinggi. Jumpa lagi.